Sekarang, semua orang sedang memerhati kapal-kapal. Mereka sedang mengikuti tajuk-tajuk berita. Mereka sedang memerhati kenyataan dari Washington, Tehran, dan Pakistan. Dan kebanyakan orang pikir ini adalah tentang satu rundingan. Ada sedikit rundingan, tapi itu bukan tujuan sebenar perkara ini. Ini adalah satu ujian. Ujian kehendak, ujian ketahanan, ujian siapa yang faham permainan ini dan siapa yang tidak. Karena persoalan yang mendasari segala yang kita lihat sekarang sebenarnya sangat-sangat mudah. Siapa yang akan mengalah dahulu? Adakah yang akan mengalah dahulu? Rejim Tehran atau Presiden Trump, Presiden Amerika Syarikat? Sekarang, jika Anda tidak faham bagaimana Iran berpikir, Anda tidak akan faham proses ini atau apa-apa tentang bagaimana ia berfungsi. Ini bukan sekedar tentang politik. Ia bukan sekedar tentang strategi. Ini berpunca daripada dua akar yang mendalam yang perlu kita selami, yaitu seni kenegaraan Parsi dan doktrin Syiah. Apabila Anda gabungkan kedua-dua perkara ini, ia menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat khusus. Sesuatu yang malangnya telah lama gagal difahami oleh Barat selama bertahun-tahun. Kesabaran sebagai senjata. Ada satu peribahasa Parsi, keruhkan air dan kamu akan dapat menangkap ikan. Kerukan air dan ikan tidak tahu kemana hendak pergi. Mereka akan bergerak perlahan dan kamu boleh menangkap ikan yang kamu mahu. Apa maksudnya? Ia bermaksud memanjangkan keadaan, sembunyikan niat kamu, letihkan lawan kamu. Dan bila mereka sudah letih, kamu ambil apa yang kamu mahu. Ini bukan sekedar satu metafora. Ini adalah strategi operasi Iran. Kita sedang melihatnya berlaku sekarang. Iran tidak berunding untuk mencapai satu perjanjian. Iran berunding untuk mengubah perjanjian dengan bertahan lebih lama daripada Anda. Sekarang, untuk melaksanakan strategi itu, rejim Iran, rejim pengganas Iran, memerlukan dua perkara. Ia perlu bertahan, dan ia memerlukan alat tekanan untuk digunakan semasa ia bertahan bagi melemahkan lawannya. Jika mereka kehilangan salah satu daripadanya, seluruh sistem yang mereka harapkan akan runtuh. Jadi, dari mana datangnya alat tekanan mereka? Alat tekanan pertama Iran agak mudah. Kita pernah bincangkan sebelum ini. Ia adalah tenaga. Anda ganggu Selat Hormuz. Anda ganggu perkapalan. Harga minyak melonjak dan segala-galanya menjadi lebih mahal. Dan tiba-tiba, Eropa yang hampir tiada kepentingan dalam hal ini, sehingga kini dan tidak menjawab tuntutan oleh Amerika Syarikat. Dan terdapat contoh seperti Spanyol dan negara-negara lain yang bahkan telah menolak untuk membenarkan Amerika Syarikat menggunakan ruang udara mereka sedang berada di bawah tekanan. Eropa sedang berada di bawah tekanan. Pasaran Eropa sedang berada di bawah tekanan. Ahli politik Eropa juga sedang berada di bawah tekanan kerana harga secawan kopi kita, TV skrin rata, semua harga sedang meningkat. Dan yang paling penting, apabila Anda berhenti di stesen minyak untuk mengisi minyak kereta Anda boleh lihat meter kecil itu terus bergerak. Wah, tangki ini memakan banyak duit saya. Dan walaupun Amerika Syarikat agak terlindung, maksudnya ia mendapat minyak dari dalam negara sendiri, kejutan kepada sistem ini telah menyebabkan harga minyak di Amerika Syarikat turut meningkat. Dan tekanan itu kembali ke Washington, kembali kepada Presiden Amerika Syarikat. Sekarang, inilah masalah untuk Iran. Pada masa ini, Presiden Trump nampaknya tidak terlalu bimbang kerana Amerika Syarikat, seperti yang kita katakan tadi, kurang terdedah berbanding Eropa. Dan kerana beliau memahami sesuatu yang sangat-sangat penting. Kesakitan jangka pendek boleh ditoleransi, dan sebenarnya ia sedang ditoleransi. Amerika Syarikat masih berfungsi. Namun, kerugian strategik jangka panjang tidak boleh diterima. Maksudnya, jika Iran mempunyai keupayaan nuklear dan mengancam Selat Hormuz dengan keupayaan nuklear, atau Israel, atau Arab Saudi, atau UAE, semua sekutu Amerika Syarikat, maka itu akan memberi kesan kepada Amerika Syarikat. Dan jika ia mempunyai keupayaan nuklear untuk mengawal Selat Hormuz, ini bermakna tidak kira apa situasi sekalipun, walaupun Iran dan China memutuskan untuk menyerang Taiwan dan mengganggu industri mereka, tiada siapa yang akan dapat menghentikan aliran minyak dari Selat Hormuz untuk memenuhi cita-cita imperialis China kerana mereka mempunyai senjata nuklear. Dan itu boleh memberi kesan terus ke Washington DC. Tuas kedua Iran ialah masa. Dan mereka sedang melihat kalender. Mereka sedang melihat sistem politik AS.
Dan mereka bertanya, bolehkah kita melengahkan perkara ini sehingga Trump berada di bawah tekanan daripada partinya sendiri menjelang pilihan raya pertengahan penggal? Itulah pertaruhan mereka. Sekarang, Trump mungkin sedang memikirkan dua perkara. Sama ada Kongres memang sudah buntu, jadi saya mungkin patut bertindak sekarang, dan ia mungkin tidak akan berubah banyak pun. Tanpa Kongres yang berfungsi, saya akan banyak bergantung kepada dasar luar negara yang berada di tangan saya sendiri, atau dia mungkin akan bertaruh abis-abisan untuk coba mencapai hasil yang muktamad dan menentukan landscape politik pada masa hadapan. Tetapi Iran sedang bertaruh pada masa. Mereka sentiasa bertaruh pada masa. Sekarang, tuil ketiga yang mungkin Iran pertaruhkan, dan saya rasa ini lebih lemah, dan saya tidak pasti sama ada mereka benar-benar bertaruh padanya, tetapi mungkin juga ialah China. Iran pasti mahu menjadikan Hormuz sebagai satu konfrontasi antara Amerika Syarikat dan China. Tetapi di sinilah Amerika Syarikat telah membalikkan keadaan, dan ini sangat penting untuk difahami. Selat Hormuz, ia tidak ditutup untuk semua kapal. Ia tidak ditutup. Kapal-kapal masih boleh melalui Selat Hormuz. Sebenarnya, Amerika Syarikat memberi jaminan bahawa kapal-kapal akan dapat melalui dengan syarat kita dapat membersihkan semua periuk api itu yang akan kita lakukan dalam beberapa hari akan datang dan minyak boleh terus mengalir. Hanya ada satu sekatan sahaja. Sebuah kapal tidak boleh memuatkan minyak dari pelabuhan Iran. Itu saja. Jadi, apa maksudnya? Sebuah kapal tangki dari China boleh mengambil minyak dari UAE. Ia boleh mengambil minyak dari Arab Saudi. Ia boleh mengambil minyak dari mana-mana tempat lain di Teluk. Ia cuma tak boleh mengambil minyak dari Iran. Sekarang, itulah kehebatan strategi itu. Kerana China masih berfungsi, walaupun Selat Hormuz ditutup untuk perkapalan Iran, bermakna China masih mampu bertahan. Tidak hebat, tetapi mereka masih mampu bertahan. Amerika Syarikat telah mengambil senjata terhebat Iran dan menjadikannya sebagai pemisah antara Iran dan China, kerana sekarang China mendapat minyaknya dan sistem global masih berfungsi, manakala Iran pula yang diasingkan. Sekarang, fikirkan tentang alternatifnya. Jika Iran menutup sepenuhnya Selat Iran dan mereka mengancam semua penghantaran, mereka tidak menjejaskan Amerika terlebih dahulu. Mereka juga bukan menjejaskan Eropa terlebih dahulu. Mereka menjejaskan China. 70% minyak China datang dari Timur Tengah dan Teluk. Dan sekarang China mempunyai pilihan. Sama ada mereka akan menekan Iran untuk berundur atau mereka akan berpaling kepada Amerika Syarikat untuk membuka semula laluan itu. Itulah perangkapnya. Amerika Syarikat telah berjaya membalikkan keadaan ini. Jadi, jika Iran menghentikan penghantaran melalui selat itu dan China tidak lagi boleh mendapatkan minyak dari negara-negara Teluk, China terpaksa menekan Iran untuk membuka selat tersebut. Sekarang biar saya jelaskan sesuatu yang kebanyakan orang tidak faham, dan saya sendiri pun tidak faham sebelum saya benar-benar menyelidikinya. Telaga minyak bukanlah seperti pipe air. Anda tidak boleh hanya buka dan tutup seperti pipe di sinki Anda. Sebaik sahaja telaga minyak beroperasi, ia akan terus mengalir. Untuk menghentikan pengeluaran dari telaga minyak dan menutupnya, tekanan pada telaga minyak akan menurun. Cecair akan terkumpul di dalam telaga itu. Infrastruktur itu merosot. Kadang-kadang Anda boleh menghidupkan semula telaga itu, tetapi kadang-kadang Anda langsung tidak boleh menghidupkan semula telaga itu. Tak kira apa yang Anda lakukan, Anda tak akan pernah dapat hasil yang sama. Kita telah melihat perkara ini di Amerika Syarikat, di Texas dan di Dakota Utara. Semasa kejatuhan tahun 2020, beribu-ribu telaga telah ditutup. Sebahagian daripada telaga itu kembali beroperasi dengan lebih lemah, tetapi banyak juga yang langsung tidak kembali kerana ia sudah tidak lagi berdaya maju. Sekarang, bayangkan perkara itu berlaku kepada Iran. Jika Anda menyekat ekspor mereka, simpanan minyak akan penuh, pengeluaran terhenti, telaga minyak ditutup. Dan sekarang Anda bukan sahaja menjejaskan ekonomi Iran hari ini, Anda juga sedang memusnahkan kapasiti masa depan Iran sebagai pembekal minyak. Ini adalah kerosakan jangka panjang, ini bukan sekatan. Ini adalah tindakan mencekik ekonomi rejim pengganas Iran secara beransur-ansur. Dan sementara semua ini sedang berlaku, sementara tindakan mencekik ini sedang berlangsung sekarang, kerana Iran tidak dapat menjual minyaknya dan gudangnya penuh melimpah, rundingan masih berjalan. Untuk memahami lebih lanjut tentang perkara ini, mengenai pengeluaran minyak, jika Anda boleh berbahasa Ibrani dan mendengar dalam bahasa Ibrani, terdapat satu podcast yang sangat bagus oleh Nitzan David Fuchs.
yang mengupasnya secara mendalam, yang dipanggil Miskaka Gadol, yaitu permainan besar. Jadi, apa yang kita lihat sedang berlaku di hadapan kita? Lebih banyak aset dari Amerika Syarikat sedang bergerak masuk ke rantau ini. Kumpulan kapal induk, seperti kumpulan kapal induk Bush, pasukan amfibi, dan pengukuhan logistik besar-besaran terus digerakkan ke Timur Tengah. Ini bukan sesuatu yang statik. Ini adalah dua pendekatan yang berlaku serentak, diplomasi dan kekuatan, dan kedua-duanya berjalan pada masa yang sama. Sebenarnya, terdapat banyak laporan bahwa terdapat ratusan penerbangan yang berlaku di ruang udara Iran. Kemungkinan besar sedang mencari apa yang akan dihadapi oleh satu pencerobohan darat. Karena jika satu pencerobohan darat berlaku, akan ada sokongan udara yang sangat besar sebelum tentera AES mendarat di tanah itu. Jadi semua ini sedang berlaku. Satu pihak menuju ke arah rundingan dan satu lagi sedang membina kekuatan sekiranya rundingan itu tidak berhasil. Apa yang Amerika Syarikat dan Israel masih tegaskan hingga hari ini, yaitu sifar pengayaan dan pembongkaran sepenuhnya program nuklear Iran yang sehingga kini Iran enggan lakukan. Sekarang, mari kita bincangkan tentang Pakistan. Perbincangan sepatutnya disambung semula, mungkin di Islamabad, mungkin di tempat lain. Tetapi Trump sendiri pun sengaja membiarkan keadaan ini terbuka. Dan itu memberitahu kita sesuatu. Saluran untuk berunding masih terbuka. Tetapi seperti yang saya sebutkan, beliau sedang memperkuat pasukannya yang menunjukkan bahwa tiada apa-apa yang telah diputuskan. Semua mereka yang mengatakan langit akan runtuh dan mendakwa bahwa Amerika Syarikat sedang berundur. Dan mereka terus mengatakan bahwa tidak kira apa yang Amerika Syarikat lakukan, ini semua kerja New York Times dan CNN dan Haaretz dan Israel untuk sentiasa cuba menonjolkan kelemahan. Dia mengalah. Dia tidak mendapat apa yang dia mahukan. Ia satu kegagalan. Itu tidak benar. Ia sebenarnya satu kejayaan besar. Dan dia tidak mengalah. Apa yang Amerika Syarikat tuntut? Mereka bukan mencari perjanjian kecil. Kita dengar semalam, Marco Rubio dan naib Presiden Vance kata dia pun tidak mencari perjanjian separa. Dia mahukan perjanjian besar, pembongkaran sepenuhnya terhadap program pengayaan, keluarkan uranium yang telah diperkaya, dan sebagai balasan, satu perjanjian menyeluruh. Integrasi ekonomi untuk Iran baru, kemakmuran untuk Iran baru, dan jalan kembali ke dunia. Itulah tawarannya. Tetapi inilah masalahnya. Bagi Iran, menyerahkan uranium yang telah diperkaya bermakna mereka melepaskan daya tawar mereka. Dan jika mereka kehilangan daya tawar itu, mereka akan kehilangan keupayaan untuk bertahan dalam jangka masa panjang. Jadi, kembali kepada peribahasa mereka, mereka sedang melengah-lengahkan masa. Mereka sedang melengahkan. Mereka cuba menerukan keadaan, kerana itulah yang mereka lakukan. Dan di dalam Iran, apa yang rejim lakukan di dalam Iran? Rejim sedang melakukan sesuatu yang sangat spesifik. Ia tahu ia tidak boleh membahayakan Israel. Ia tidak boleh membahayakan Amerika Syarikat. Satu-satunya perkara yang boleh dilakukan ialah meyakinkan rakyatnya yang hidup dalam sekatan media sepenuhnya bahwa rejim masih kuat. Mereka tidak melihat apa yang Anda dan saya lihat. Mereka tidak menonton podcast ini. Mereka tidak mempunyai akses kepada media. Mereka dibanjiri dengan propaganda setiap hari. Mereka diberitahu bahwa rejim sedang menang. Dan Anda tahu, kita pernah melihat perkara ini sebelum ini, kerana semasa operasi sebelum ini pada bulan Jun, mereka memberitahu perkara yang sama kepada rakyat mereka. Dan ia mengambil masa berbulan-bulan untuk rakyat Iran menyedari hakikat sebenar. Sebenarnya, ia mengambil masa 6 bulan antara tamatnya kempen yang berjaya pada bulan Jun sehingga rakyat Iran turun ke jalan raya pada bulan Januari kerana mereka mengambil masa untuk memahami bahawa rejim itu telah dilemahkan dengan teruk. Lihat apa yang sedang berlaku sekarang. Hampir 10,000 pejuang IRGC nampaknya telah dihapuskan. Gudang-gudang mereka telah dihapuskan. Keupayaan mereka untuk membina dan menghasilkan peluru berpandu balistik juga telah dihapuskan. Jadi kita kembali kepada soalan utama. Siapa yang akan mengalah dahulu? Adakah Iran akan duduk berbincang dan mengalah? Saya rasa ia sangat-sangat tidak mungkin, kerana strategi mereka adalah untuk terus bertahan. Atau adakah Presiden Trump akan terus mendesak perkara ini? Jika keadaan ini semakin memuncak, ada beberapa pilihan. Terus menekan ekonomi mereka, mengekalkan tekanan melalui Selat Hormuz, merampas aset strategik mereka seperti Kars, dan juga aset-aset lain yang kita bincangkan pada minggu-minggu lepas.
dan meningkatkan tekanan dalaman terhadap rejim dengan memastikan bahwa orang-orang itu mendapat akses kepada berita. Ini bukan teori. Inilah yang sedang dipersiapkan sekarang, dan inilah intipati segala-galanya. Jika Iran mengalah dahulu, Trump mendapat kemenangan bersejarah. Jika Trump mengalah dahulu dan Iran mengekalkan uranium yang diperkaya, ini akan menjadi peperangan yang penting dan melemahkan Iran, tetapi ia bukanlah kemenangan bersejarah. Dan itu bermakna rejim itu terus bertahan, ancaman masih wujud, dan mereka masih mempunyai kelebihan. Dan tidak kira bagaimana ia akan diputar-belitkan, ini bukanlah kemenangan sepenuhnya. Sekarang saya ingin mengatakan sesuatu yang penting saya rasa untuk ramai antara kita. Minggu ini, pada hari peringatan Holocaust, Perdana Menteri Netanyahu bercakap tentang sesuatu yang sangat mendalam. Bahwa buat pertama kali dalam 2000 tahun, bangsa Yahudi tidak lagi menunggu. Kita sebenarnya sedang bertindak. Ini adalah tahun 1936, 37, 38, dan 39. Dan kita melihat ancaman semakin meningkat di ufuk. Tetapi kali ini, kita bertindak lebih awal. Kita sedang mempertahankan diri. Kita menentukan nasib kita sendiri. Dan dengan bantuan Tuhan, kita menyerang mereka yang ingin memusnahkan kita sebelum mereka sempat bertindak. Mari kita berundur selangkah dan fikirkan tentangnya. Selama 2000 tahun, orang Yahudi hidup dalam buangan, penindasan. Kita tidak berdaya. Dan kini, pasukan pertahanan Israel, askar-askar kita, serta keteguhan rakyat Israel dan kepimpinan kita sanggup bertindak. Ini bukanlah sesuatu yang normal dalam sejarah. Ini adalah sesuatu yang bersejarah, dan ia tidak sepatutnya dianggap remeh. Sebab itulah musuh-musuh kita begitu marah. Sebab itulah musuh-musuh kita coba memutar-belitkannya. Seperti tempo hari, dan ketika saya berdebat dengan Mehdi Hasan membuat satu dakwaan. Dia coba memutar-belitkan segala-galanya. Dia coba mengalihkan perbualan daripada program nuklir Iran kepada fakta bahwa Israel mungkin, menurut laporan asing, mempunyai senjata nuklir. Ini adalah obsesinya. Dia membuat dakwaan bahwa Israel terikat dengan resolusi 487 Majelis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu tidak benar. Resolusi 487, dan ini penting untuk kita semua tahu, bukanlah resolusi bab 7. Hanya resolusi bab 7 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mengikat dan boleh dikuatkuasakan. Tiada resolusi nuklear bab 7 terhadap Israel, tetapi ada terhadap Iran. Dan itu penting, kerana fakta adalah penting. Dan kita boleh lihat, musuh-musuh Israel cuba memesongkan fakta-fakta itu dan mengubah hujah ini. Jadi, disinilah kita. Kapal-kapal sedang bergerak dan akan terus bergerak melalui selat itu. Rundingan sedang berlangsung, tetapi tekanan semakin meningkat. Dan di sebalik semua ini, satu persoalan yang masih tinggal ialah siapa yang akan mengalah dahulu. Adakah Iran akan meninggalkan strateginya untuk melengah-lengahkan dan melepaskan kelebihannya? Atau adakah Amerika Syarikat akan berundur dan membiarkan rejim itu dengan kekuatan yang cukup untuk terus berjuang di masa hadapan? Ini bukan sekedar mengenai satu perjanjian. Ini berkaitan dengan hala 7 dekad akan datang dan mungkin lebih lama lagi. Kerana akhirnya, sejarah tidak mengingati siapa yang bercakap paling lama, siapa yang bertindak paling lama. Sejarah mengingati siapa yang bertahan sehingga mencapai kemenangan. Kita benar-benar berada dalam tempo yang amat menentukan di Timur Tengah untuk Israel, untuk Amerika Syarikat, dan saya rasa boleh dikatakan juga di peringkat global. Terima kasih kerana menyertai saya dalam podcast True East ini.